Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil nizam sya'ulahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah saraqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qa'idud da'am mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim fil Qur'anil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sungguh manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hadi ibtigha'a mardatihi wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan? Saya harapkan tuan-tuan semua berada keadaan sihat samping orang-orang yang tersayang. Alhamdulillah, kita syukur Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah tafsir surat Yasin. Dan pada pagi ini insya-Allah kita berada di ayat yang ke-66. Kita sambung tafsiran kita. Lihat pada ayat yang ke-66, 67, 68 dan seterusnya insya-Allah kalau kita sempat. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran dalam surat Yasin, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkis fil khalq afala ya'qilun. Sadaqallahul azim. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim. Dan jikalau kami kehendaki, kami boleh menjadikan rata, boleh menghapuskan. Kalau kami kenak, kami boleh menghapuskan bentuk dan biji mata mereka, fastabaqus sirat, sehingga masing-masing menerpa mencari jalan yang biasa mereka lalui. Fa anna yubsirun, maka bagaimanakah mereka dapat melihat? Baik, ayat ini merupakan ayat kata ancaman ataupun gertakan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berupaya ataupun berkuasa untuk mengubah bentuk fizikal
manusia, daripada keadaan melihat kepada keadaan tidak boleh melihat, daripada keadaan boleh mendengar kepada keadaan tidak boleh mendengar, daripada keadaan boleh berkata-kata kepada keadaan yang menjadi bisu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala boleh melakukan apa sahaja yang dia kehendak. Baik, ayat Allah Taala ini nyatakan kepada kita bahawa dia berkuasa membutakan mata. Jika dia mahu, dia boleh menghapuskan biji mata mereka sehingga muka mereka menjadi rata. Tak ada mata, tak ada kesan mata langsung, sehingga mereka tak dapat berjalan di atas jalan yang biasa mereka lalui. Jadi ayat ini merupakan amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir Quraisy yang ingkar kepada dakwah dan juga seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pesanan kepada orang-orang yang sebelumnya dan akan datang. Orang yang sebelumnya dan akan datang, umat zaman Nabi yang sebelumnya dan umat-umat yang kemudian, itulah Muhammad, umat baginda Rasulullah yang kemudian, yang mana ada di kalangan manusia ni ada dan keras hati dan ingkar, tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni amaran keras daripada Allah terhadap orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir semasa zamannya lagi tak mahu melihat ayat Allah Taala dan mempenjaran. Ada 3 tafsiran ayat berkenaan dengan ayat walau nasya'u la tamasna ala ayunihim. Dilihat kepada tafsiran kebanyakan mufassirin. Maksud dengan walau nasya'u la tamasna ala ayunihim, dan jikalau kami kehendak, kami boleh menghilangkan bentuk dan juga mata mereka. Maksudnya kalau kita pada tafsiran mufassirin, walau nasya'u la azhabna, walau nasya'u la azhabna ayunahum hatta la yabdawa laha syakkun wala jafnun. Maksudnya kalau kami mahu, nescaya kami boleh hilangkan, lenyapkan biji mata mereka sehingga tidak ada kesan belah dan tutupan mata atas dan bawah, sehingga muka menjadi rata. Maksud ayat ini ialah kami mampu menghilangkan penglihatan mata mereka sehingga tidak ada kesan belahan mata, tidak ada orang kata penutup mata, kan, tidak ada alis mata dan sebagainya. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Kalau Allah Taala berkehendak, bukan memang berkehendak pun, kan, memang mampu pun kalau Allah Taala nak buat, kuasa dan juga menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tafsir Ibn Abbas pula menyatakan bahawa walau nasya'u la adlalna wa a'mayna hum anil huda fa anna yubsiruna al-haq wa la yahtaduna abadan ila tariqil haq. Maksud tafsir Ibn Abbas pula, maksud dengan ayat walau nasya' la tamasna 'ala anhum, maksudnya kalau kami mahu nescaya kami tunjukkan, kami sesatkan mereka. Kalau kami mahu, kami boleh sesatkan mereka dan kami butakan mata mereka daripada petunjuk. Dan bagaimana mereka dapat melihat kebenaran, lalu mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya ke jalan yang benar. Dimaksud tafsir Ibn Abbas, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup akan pintu hati mereka sehingga mereka tidak nampak sesuatu kebenaran, yang mereka nampak ialah kesesatan, dan mereka selalu menjauhkan diri pada kebenaran dan mendekatkan diri kepada kesesatan. Itu tafsir Ibn Abbas. Kemudian tafsiran daripada Muqatil, maksud dengan walau nasya'u la tamasna 'ala ainihim, maksudnya walau nasya'u la qafa'na a'yunahum a'yuna dhalalatihim wa a'mainahum an ghayyahum wa hawalna absarahum minad dhalalah ila al-huda fa ubsiru rasydahum fa anna yubsirun wa lam af'al zalika bihim. Maksudnya kalau kami mahu, dan kami pecahkan biji mata kesesatan mereka dan kami butakan mereka pada kesesatan dan kami alihkan pandangan mereka daripada sesat kepada petunjuk, lalu mereka mendapat kebenaran, maka bagaimanakah mereka dapat melihat? Sedangkan kami tidak melakukan sedemikian,
kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, kami boleh tukar daripada sesat kepada kebenaran, dan kami boleh tunjukkan jalan yang benar kalau kami kenak lah. Tetapi apa yang diperhatikan, banyak orang-orang kafir ini tidak mendapat hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah menentukan mereka ini adalah penghuni neraka. Baik, kemudian dalam ayat seterusnya, fastabiqus sirata fa'anna yubsirun, fastabiqus sirata fa'anna yubsirun, maka mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka berlumba-lumba menerpa mencari jalan yang mereka lalui sebelum itu. Sekiranya berlarutan sebagaimana yang dikenakan Allah Ta'ala, maka bagaimana mereka dapat melihat jalan dan mencari kebenaran. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat yang dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama tadi. Jadi kalau Allah Ta'ala membutakan mata mereka, fastabiqus sirata fa'anna yubsirun, lalu mereka berlumba-lumba lah, berlumba-lumba menerpa mencari jalan yang mereka ketahui sebelum ni. Mereka tahu dah tu jalan tu pergi ke mana, jalan ni pergi ke mana, jalan ni naik bukit ke turun bukit dan sebagainya. Mereka tahulah. Tapi lama kelamaan masa berlalu, maka akhirnya kemungkinan mereka tidak dapat lagi mengingati akan jalan-jalan yang telah pun mereka ikut sebelum ini. So, apakah pengajaran daripada ayat yang ke-66 ini? Pertama, kita tidak boleh sombong takabur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dialah yang menggunakan mata yang baik, iaitu panca indera yang sangat penting kepada manusia. Kerana kalau panca indera kita rosak, maka sudah tentu kita sukar untuk berjalan dan sukar untuk kita melakukan aktiviti harian kita lah. Tidak sebagaimana orang-orang yang normal, yang mata mereka celik, kan, mereka terang, jadi mereka boleh melakukan aktiviti yang biasa mereka lakukan, pergi ke tempat kerja, beriadah, kan, bersama keluarga dan sebagainya. Jadi kalau buta, sukarlah, maknanya pergerakan agak terbatas dan sukar untuk kita nak pergi ke sana kemari sebagaimana orang yang normal. Oleh itu, kita wajib bersyukur kepada nikmat yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah nikmat mata, itulah penglihatan yang sangat penting yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia. Yang kedua, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya sehingga mengatasi daripada kemurkaan Allah. Kerana kalau diikutkan kemurkaan Allah, nescaya dibutakan mata orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda baginda Rasulullah SAW, lamma qadallahu al-halqa kataba indahu fawqa arsyihi, inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala selesai mencipta makhluknya, lalu ditulis di sisinya di atas arasy Allah Ta'ala, sesungguhnya rahmatku mendahului daripada kemurkaan aku, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini memang kata telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dalam kehidupan dunia ini, rahmat Allah Ta'ala sangat melimpah ruas. Walaupun kadang-kadang orang-orang ada di kalangan manusia ni tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, yang masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka still Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi menggunakan pelbagai nikmat, keseronokan kehidupan, dengan rumah yang besar, kereta yang mewah dan sebagainya, kemudian kata anak yang ramai, kemudian perniagaan yang berjaya, kan, perniagaan berjaya dan berjaya membina, ada gedung-gedung yang besar-besar, bangunan yang besar-besar, hasil daripada kata sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka itu tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada ayat 67 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pula, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatin famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku. Menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya. Maka dengan itu, mereka tak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Jadi ayat ini juga merupakan ayat
Rentetan daripada ayat sebelumnya maknanya gertakan ataupun ancaman keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata dia mampu menjadikan manusia itu kaku, beku, tidak bergerak, tidak mampu bergerak ke sana, tidak mampu bergerak ke sini. Kalau tadi Allah Taala kata aku boleh menjadikan mata mereka buta, aku boleh menjadikan muka mereka itu rata tanpa adanya mata ataupun anggota-anggota lain seperti hidung, mulut dan sebagainya. Kalau di sini Allah Subhanahu Taala sebut, dia kata aku boleh menjadikan kamu dalam keadaan kaku beku, tidak bergerak, tak mampu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi tafsiran pada ayat ini tabdilul khalqi wa tahwilu min hali ila hal wa min hayatin ila hayatin. Atau maksud dari pada perkataan masakhnahum, la masakhnahum, kan, kalau kami kenak kami boleh menukar jasmani mereka, tabdil khalqi wa tahwiluha min hal ila hal wa min hayatin ila hayatin. Mana menukar kejadian dan mengubahnya daripada satu keadaan pada satu keadaan yang lain, daripada satu rupa kepada rupa yang lain. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kalau Allah Ta'ala mahu, maka dia boleh menukar, kan, berkuasa menukar, mengubah bentuk daripada keadaan baik kepada keadaan yang buruk, daripada fizikal yang sempurna kepada fizikal yang buruk, seperti bentuk kera, babi, batu dan sebagainya, kayu. Boleh Allah Subhanahu Taala menukar kalau dia berkehendak. Sebagaimana yang berlaku kepada, contohnya pada golongan Ashabus Sabti. Golongan Ashabus Sabti yang menangkap ikan pada hari Sabtu pada zaman Bani Israel, di mana akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasirin. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang yang antara kamu yang melanggar larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Jadi ulama telah memberikan tafsiran kepada ayat walau nasya'u lamasakhnahum ala makanti, kepada 4 tafsiran. Antaranya adalah tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas menyebutkan walau nasya'u lamasahnahum ala makanti, maksudnya walau nasya'u la ahlaqnahum fi masakinihim. Walau nasya'u la ahlaqnahum fi masakinihim. Dan kalau kami kehendak, kami binasakan mereka di tempat kediaman mereka. Kemudian Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah pula menyebutkan walau nasya'u lamasahnahum ala makanti, maksudnya walau nasya'u la'aqudahum, walau nasya'u la'aqudanahum ala arjulihim. Dan kalau kami kehendak, kami dudukkan mereka di atas kaki, yakni kaki menjadi kaku dan beku sehingga mereka itu tidak mampu berjalan. Ini tafsiran daripada Ibn Abbas. Mereka, Allah Ta'ala mampu melakukannya, menjadikan kaki mereka tidak bergerak, tak mampu bergerak, kaku kan, menjadi beku, sehingga tidak mampu untuk melangkah. Kerana kaki merupakan anggota badan yang sangat penting kepada kita, yang boleh digunakan pakai untuk bergerak daripada satu ke tempat ke tempat lain, bergerak daripada ke depan ke belakang, belakang ke depan, kiri kanan dan sebagainya. Dan juga boleh digunakan, kaki digunakan untuk menendang, untuk melompat, untuk orang kata berlari, untuk berjalan. Banyaklah kegunaan kaki ini yang penting kehidupan kita. Kalau tak ada kaki, tengoklah macam mana. Cuba tuan-tuan lihat pada orang yang tidak ada kaki, orang yang kudung, kan, maka sukarlah mereka itu untuk berjalan, dan mereka terpaksa membeli alat, alat yang seperti tongkat, kan, dengan harga yang banyak, ribuan ringgit pasal digunakan untuk membelinya. Kemudian berkata As-Sudi, walau nasya'u la ghayyarna khalqahum fala yanqalibun. Dan kalau kami kehendak, kami boleh ubah kejadian mereka, maka mereka tidak akan berubah semula menjadi manusia. Kemudian Abu Salah Al-Muqatil berpendapat maksud dengan walau nasya'u la tamasna alaihim, maksudnya
walau nasya'u la ja'alnahum hijarah. Walau nasya'u la ja'alnahum hijaratan. Dan kalau kami kehendak, kami jadikan mereka batu-batu yang keras. Kami jadikan mereka itu batu-batu yang keras. Famastata'u mudiyya wala yarjun. Kalau fizikal mereka dibekukan, nescaya mereka tak dapat mara ke hadapan dan juga tak dapat undur ke belakang. Tak dapat ke depan dan tak dapat belakang. Dan mungkin terpaksa menggunakan kata tongkat ataupun kerusi roda lah. Boleh tengok kalau orang yang cacat, cacat. Jadi kaki dia, jadi mereka terpaksa membeli kerusi roda, naik atas kerusi tadi, terpulang. Dan kalau diubah menjadi kera, maka sudah tentu perangai seperti kera. Kalau diubah menjadi batu, dia beku, tidak bergerak lagi dan hanya tertonggok di tepi jalan. Lihatlah bagaimana batu. Batu itu kalau selagi mana tidak ada air yang menolaknya ataupun tidak ada angin yang menolaknya ataupun tidak ada manusia yang mengubah dia kedudukannya, maka di situlah tertonggoknya batu itu. Semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala duduk di situ. Itu semua arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta pengajaran pada ayat ini kita lihat pertama amaran daripada Allah Ta'ala tentang hukumannya di dunia kerana sesiapa saja derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikut jejak langkah syaitan, sudah tentu mereka itu akan mendapat azab sesaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam pengajaran yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan saja mampu membutakan mata. Allah Ta'ala bukan saja mampu membutakan mata, malah boleh menghapus dan melenyapkan mata sama sekali. Malahan boleh melenyapkan kekuatan yang ada pada tubuh badan manusia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala boleh membutakan mata ataupun melenyapkan mata tanpa ada bekasan kepada muka. Rata macam tu tadi, macam tu saya. Kemudian Allah Ta'ala boleh menarik segala kekuatan-kekuatan yang ada tubuh pada manusia sehingga manusia tidak mampu untuk bergerak. Bagaimana kita lihat pada orang yang terkena penyakit stroke kan. Orang yang terkena penyakit stroke itu nampaklah macam mana sukarnya mereka nak bergerak, susah. Jadi mereka terpaksa dipampah, terpaksa diangkat oleh orang lain. Untuk dipindahkan daripada satu katil ke katil yang lain lah. Macam tu. Alhamdulillah tuan-tuan, selesailah susah kita punya tafsiran dua ayat pada pagi ni. Itulah ayat 66 dan ayat 67. Mudah-mudahan dua ayat kita kongsikan pada pagi ni sebanyak dapat meningkatkan iman kita, menambahkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama mana yang baik itu insya-Allah kita teruskan beramal, kan, meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'ala. Tahassana bi zaitil jabarut wastasamna bi zaitil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi lam. Allahumma sa'ana hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tu'al bala bi lutfika ya latif ya khabir bi rahmatika ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana ma wa'adtana li rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.